Beberapa hari selepas Kabinet Sabah telah pun diumumkan rombakan baru tersebut, yang mana Bung Mukhtar tercicir daripada senarai itu dan beliau begitu kelihatan kecewa, sehingga beliau kata game still on, dan dia kata kemulut politik Sabah belum selesai. Hari ini ada satu pendedahan berita laporan yang luar biasa. Risikan mengatakan Sabah mungkin rombak kabinet lagi. Wow. Adakah dengan rombakan kabinet ini akan memasukkan nama-nama besar sekali lagi seperti Bung Mukhtar Radin? Sanggupkah Sahelmi untuk melepaskan jawatan timbalan Ketua Menteri demi untuk kesejahteraan UMNO dan Barisan Nasional? Adakah beliau akan berdamai dengan Bung Mukhtar dan akan menyerahkan semula jawatan dan portfolio beliau terhadap Bung Mukhtar? Itu yang menjadi persoalan pada petang ini. Dijangkakan Sabah mungkin akan merombak kabinet lagi. Kerajaan Sabah dijangka sekali lagi melakukan rombakan kabinetnya bagi mengisi jawatan 4 pembantu menteri, ditinggalkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Barisan Nasional yang menyokong Datuk Seri Bung Mukhtar Radin. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor membayangkan kemungkinan itu ketika ditanya mengenai kedudukan 4 pembantu menteri yang mewakili UMNO BN itu hari ini. Bagi saya, ruang untuk fikir bagaimana kita takbir negeri dengan baik. Bagi saya, kita perlu lihat segala aspek dalam soal seumpama ini. Jadi, jangan bimbang. Kita akan ambil tindakan yang sepatutnya. Apa yang penting ialah kepentingan negeri dan rakyat, kata Haji Jinor. Haji Ji ditemui pada Majlis Convocation College Yayasan Universiti Yayasan Sabah di sini hari ini. 4 pembantu menteri terbabit yang mungkin akan digantikan dalam rombakan semula Kabinet Sabah ialah Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Andi Muhammad Suyardi Bandi Tanjung Batu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Harun Durabi Bangkoka, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supain Sungai Sibuga, dan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Muhammad Tamin Zainal Pantai Manis. Rombakan Kabinet Sabah pada Rabu lalu menyaksikan Bung Mukhtar yang juga Adun Lamag digugurkan sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Kerja Raya yang kemudian diganti Adun Tanjung Keramat Datuk Insinyur Sahelmi Yahya. Sahelmi adalah antara 5 Adun UMNO yang tidak bersetuju dengan tindakan UMNO. Sabah menarik sokongan daripada Haji Ji dan kerajaan negeri pimpinannya. 4 lagi ialah Adun Sindumin Datuk Yusuf Yaakob, Datuk Muhammad Arsyad Bistari Tempasuk, Datuk James Ratib Sugut dan Datuk Jasnih Daya Pantai Dalit. Selain Bung Mukhtar, 2 lagi menteri mewakili BN Sabah turut digugurkan daripada Kabinet Haji Ji, iaitu Adun Karambunai Datuk Ark Yaakob Khan, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Negeri, dan Adun Sukau Datuk Jafri Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri. Portfolio mereka masing-masing diambil alih oleh Adun Membakut yang mewakili Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Muhammad Arifin Arif, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Negeri, dan Datuk Christina Liu mewakili PH Sabah, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri. Haji Ji bagaimanapun enggan mengulas sama ada 5 Adun UMNO BN yang menyokongnya akan diterima dalam GRS jika dikenakan tindakan oleh UMNO. Ia berikutan pindaan perlembagaan parti itu semalam berhubung tindakan terhadap pemimpinnya menyokong gabungan lain yang tidak disertai UMNO BN. Dalam hal berkaitan, Haji Ji berkata, rombakan kabinet yang dilakukannya Rabu lalu sudah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu saya beritahu dia. Bagi saya ini perlu bukan saja saya maklumkan kepada pucuk pimpinan persekutuan,
dan Perdana Menteri, tapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan Sabah, kata beliau lagi. Mengenai kenyataan Bung Mukhtar bahawa kemelut politik Sabah belum berakhir, Haji Ji berkata, itu pandangan peribadi pengerusi UMNO Sabah itu. Ya, itu dia. Dialah punya cerita, katanya. Semalam Bung Mukhtar berkata, walaupun situasi politik di Sabah kini kelihatan tenang, namun pergolakan belum lagi selesai. Ahli Parlimen Kinabatangan itu bagaimanapun menafikan UMNO Barisan Nasional cuba menggulingkan kerajaan negeri. Sebaliknya mengakui tindakan BN Sabah adalah untuk membetulkan hala tuju politik Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas beberapa jam, Zahid dan juga Tokhmat disahkan tidak akan bertanding dan tidak akan dipertandingkan jawatan mereka. Tiba-tiba pula ada orang suruh tutup saja UMNO, bubar saja UMNO atau hilangkan saja UMNO. Wah, ini memang paling menarik. Siapa yang kata itu? Siapa lagi kalau bukan Kuli? Sudah kalah dalam PRU 15, masih lagi memberikan komen-komen yang memang hangat dan luar biasa. Hari ini Kuli mengatakan tutup saja UMNO jika terus ditolak rakyat. Wow. Apa pendapat kamu dengan usul dan ulasan, usul dan cadangan daripada Kuli ini? Pada pendapat saya tak setuju jika UMNO ditutup. Kerana UMNO sebenarnya tidaklah boleh dipisahkan dengan orang Melayu juga Islam. Kerana terbukti UMNO sememangnya adalah parti politik yang tak boleh dinafikan, adalah parti yang telah banyak berjasa memperjuangkan hak orang Melayu, Islam dan juga membangun Malaysia. Tiada seorang pun antara kita boleh menafikan sumbangan UMNO. Oleh sebab itu, jika ada orang yang mau mencadangkan supaya UMNO ditutup sahaja, saya tak bersetuju langsung. Jika Kuli kata tutup saja UMNO, saya nak tanya, Kuli nak ke mana? Takkan Kuli nak ikut pula Parti Pejuang? Atau takkan Kuli nak ikut pula Parti PAS atau Perikatan Nasional? Takkan Kuli nak masuk pula Bersatu? Kalau tidak ada UMNO, kalau UMNO ditutup, Kuli nak pergi ke mana? Itu persoalannya. Kerana baru-baru ini pun kita tahu ada percubaan daripada pemimpin UMNO untuk mahu mempersoalkan kemenangan atau kekalahan Kuli di kawasan Gua Musang. Mereka telah pun memfailkan petition untuk mendengar semula atau mengkaji semula kekalahan Kuli kepada SPR. UMNO dilihat perlu melakukan perubahan untuk terus relevan atau berdepan risiko terus ditolak rakyat dalam pilihan raya akan datang. Perkara itu dinyatakan veteran UMNO iaitu Tengku Razali Hamzah atau yang lebih dikenali sebagai Kuli. Beliau menegaskan bahawa adalah lebih baik UMNO dibubarkan sahaja sekiranya terus ditolak rakyat. Inilah yang paling tidak disukai oleh akar umbi UMNO. Sikit-sikit suruh UMNO bubar, sikit-sikit suruh UMNO bubar, sikit-sikit suruh UMNO bubar. Di mana semangat perjuangan Kuli? Saya sebenarnya mengagumi semangat Zahid apabila beliau sanggup berjuang ketika UMNO dalam keadaan terpuruk. Pada tahun 2018 ketika UMNO dan Barisan Nasional kalah teruk, semua orang meninggalkan UMNO Barisan Nasional. Tetapi apa yang dibuat oleh Zahid adalah luar biasa. Beliau seakan-akan bersorangan, berjuang mempertahankan UMNO. Hari ini Kuli baru sahaja kalah PRU 15 sudah mencadangkan supaya kalau UMNO tidak diterima atau ditolak oleh rakyat, bubar saja. Saya fikir ini satu tindakan yang tak baik, tak elok. Sepatutnya kalau tidak lagi diterima rakyat, carilah jalan untuk diterima semula oleh rakyat. Bukan pula untuk mencadangkan supaya dibubarkan. Ini mana boleh. UMNO mesti ada perubahan. Kalau tidak, UMNO tidak boleh hadapi pilihan raya negeri
dan akan kalah teruk. Kalau ditolak terus oleh rakyat, lebih baik tutup sahaja parti, kata Kuli seperti dilaporkan Mingguan Harian hari ini. Dia berkata terpulang kepada barisan kepimpinan UMNO untuk menumpukan usaha bagi mendapatkan semula sokongan rakyat. Pada PRU 15 lalu, UMNO merekodkan prestasi terburuk apabila hanya menang 26 kerusi parlimen berbanding 54 parlimen pada PRU 14. Parti komponen BN lain pula hanya menang 4 kerusi, menjadikan keseluruhan kerusi Barisan Nasional ialah 30. Sementara itu, Tengku Razali Hamzah yang juga ahli Parlimen Gua Musang, bekas ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal juga, berpandangan kerajaan pada masa ini belum cukup kukuh. Katanya ini kerana kes mahkamah yang dihadapi Presidennya Ahmad Zahid Hamidi akan mempengaruhi barisan kepimpinan parti itu nanti. Keadaan sekarang masih tidak menentu. Sekarang ini, walau Anwar Ibrahim mendapat sokongan dalam parlimen, beliau tetap bergantung kepada 30 ahli parlimen Barisan Nasional, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu berkaitan dengan cadangan Kuli supaya tutup saja UMNO jika terus ditolak rakyat. Saya tak setuju. Bagaimana dengan Anda? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.